Di barakatin lebih orang. Kau surat 81 ke? Tak ada eh? Eh? 85? Eh? Berapa boleh buat? Wa in tasbihu wa tattaqu. Kemudian firman-Nya wa in tasbihu wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, tu kan? Kita sambung balik berkenaan dengan rintangan yang keempat, iaitu asyadaidu wal masaib. Di antara halangan kita ialah kepayahan dan musibah. Larangan, halangan bermakna menghalang kita untuk melakukan benda-benda ibadat kebaikan kepada Allah ni ada banyak. Jadi Imam Ghazali senaraikan kat sini ada 7 jenis. Jadi hari ni yang keempat, iaitu halangan kita ialah kesusahan dan musibah. Musibah ni bermakna kepayahan yang lebih teruk daripada kepayahan asyadaidah. Misal kata banjir besar, penyakit, kemiskinan, kepapaan dan sebagainya. Jadi ini menghalang kita. Kesusahan tu tadi, pelajar susah sangat pun susah juga nak buat ibadat. Bila kaya sangat kan lalai pula. Jadi benda-benda begini membawa kepada halangan kita untuk melakukan ibadat. Ini tajuk dia. Jadi cara untuk melepaskan benda tadi dengan satunya dengan kesabaran saja. Dia tak mengelak daripada ujian memang tidak ada. Nak selesaikan kita daripada tidak ada ujian memang tidak ada. Nak tunggu senang untuk buat ibadat memang tidak ada. Nak tunggu sakit sihat mari bala lain pula. Jadi tidak ada. Jadi cara dia lain tak ada. Kita kena tempuh juga, iaitu dengan menggunakan kesabaran. Seperti firman Allah Ta'ala kata dia wa itasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika sabar dan kamu takut, bertakwa, maka bahawasanya yang demikian itu pekerjaan yang diciptakan. Itulah kerjanya yang daripada urusan para nabi, min azmil umur, daripada yang telah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul. Dia sendiri pun payah kita. Bukan semua nabi menempuh dalam mudah, semua payah. Ada orang nak bunuh dia lah, ada kena penjara lah, ada kena hukum bakar dan sebagainya. Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar. Nabi Yusuf masuk dalam penjara selama 7 tahun, campur 3 jadi 10. Begitu juga dengan Musa AS, dikejar oleh Fir'aun, terjun dari laut dan sebagainya. Jadi siapa saja yang menempuh jalan keredaan Allah, dia kena ada syada'id wal masaib. Kena ada benda ni. Jangan harap kita nak buat kebaikan ni straight ya, highway yang tak ada kesusahan. Jangan harap. Jangan harap dia susah. Habis kesusahan sakit, mari kesusahan miskin pula. Habis miskin, mari tak cakap pula. Aku kali jumpa tua. Lepas tu nanti ada tua-tua. Akhir sekali jumpa nyanyuk. Lepas tu last sekali jumpa mati. Jadi tak ada masa yang senang untuk kita membuat kebaikan. Dia tak, ya sekarang start. Tak kira halangan daripada suasana sekitar, kesusahan, anak, isteri, harta benda, segala-gala itu cabaran saja, kata dia. Jadi cara dia kesabaran. Tengok Nabi-Nabi, tak ada tu, tak ada puyah dia, tak ada pusing untuk kesenangan, sentiasa susah. Habis susah tu tidaklah seterusnya. Seumpama firman Allah, tetapkan kamu akan diri kamu. Tetapkan kamu akan diri kamu, mana konsisten, statik, jangan lari. Atas bahawasanya tak dapat tiada bagi kamu daripada bagai bala. Bagai bala. Ada alif kaya ni, ada satu bagi, ada satu bagai. Berbagai-bagai. Kalau bagi tu dia buat alif gaya juga, berbagai-bagai tu buat alif gaya juga. Jadi daripada bagai bala, bagai-bagai bala, mana macam-macam jenis bala, maka jika sabar kamu, maka kamu itu laki-laki, jantan sebenar. Nak jadi jantan sebenar apabila kita berjaya menempuh ujian tadi. Dalam masalah ujian ada 2 kes saja. Kalau masalah kita sihat, kita senang, kita kaya, kita bersyukur.
Apabila mari kesusahan, kemiskinan, ujian dan pancaroba daripada segala benda bentuk, maka kita kena sabar. Demonstrasi tak ada sekarang. Tak ada sistem Islam. Bila senang syukur, bila susah demonstrasi tak ada. Dua-dua daripada Allah. Cumanya bila kita dapat nikmat, dapat kejayaan, kita bersyukur. Bila mari kesusahan, kita bersabar. Macam kita belajar dalam kitab Matan Arba'in berkenaan dengan tajuk ulil amri. Sekiranya raja yang adil memerintah kamu, maka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya raja zalim memerintah kamu, maka sabar daripada Allah Subhanahu, daripada sabar yang kamu nak buat. Hak alik raja, dosa dia tanggung. Ini kita tahu raja adil, raja disebut, raja zalim, raja dikalau. Itu hadis anjebat. Itu hadis anjebat, saudara. Tapi kalau mengikut kepada hadis yang diuraikan oleh Matan Arba'in Imam An-Nawawi, kalau raja itu adil, syukur untuk kamu. Dan kalau raja itu zalim, sabar untuk kamu. Itu dua saja. Demonstrasi tak ada. Kalau macam tu Ustaz, model lah kita. Sudah tak ada istilah model. Nabi bersama, ulama bersama, semua dia menempuh ujian, tapi dia tidak ada tunjuk perasaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab dia ya. Sebab tu kita belajar menggunakan kitab. Bukan kata kita sendiri berpendapat. Tidak. Cara penyelesaian masalah, segala asyada'id wal masa'id tadi dia sama. Mungkin ujian kita caci maki, ujian kita penjara dan sebagainya. Nabi Yusuf AS sudah penjara selama 7 tahun tanpa salah. 7 tahun penjara tanpa kesalahan. Dibuang dalam perigi oleh adik-beradiknya tanpa kesalahan, kerana deki sahaja. Dan kemudian Nabi Yusuf berjaya menjadi ketua pemegang azanah negeri Mesir. Ketika mana berlaku segala bencana alam, 7 tahun kemarau, 7 tahun subur, maka Nabi Yusuf melakukan satu ekonomi yang baik negeri Mesir dan memberi seluruh ekonomi ini kepada rakyatnya, maka termasuk adik-adik beradiknya daripada negeri Kanaan datang minta bantuan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf tanya, datang daripada mana? Datang daripada sebuah kampung yang bernama sekian-sekian. Oh begitu. Bapa kamu nama apa? Bapa saya nama Yaakob. Oh begitu. Baiknya adik-adik kamu ya. Kamu ada berapa adik-beradik? Pergian. Cakap betul-betul. Iya. Cakap betul-betul. Kalau kamu bohong, kami tak bagi bekas. Wahai Tuan, saya ada adik-beradik sekian sebenarnya. Tetapi hak sore lagi pakai rima. Tipu. Bercakap betul-betul. Dia bercakap lah. Kisah cerita. Tetapi setelah sekali, kesimpulan saya nak cerita, adik-beradik dia yang buang dia dalam perigi ni tadi, mari minta bantuan saudara, dia tidak balas dendam. Malah dia beri beras dan segala bantuannya bawa pulang kepada bapa dari kampung yang sudah tidak dapat melihat. Kenapa terlalu lama menangis? Kalau kita agak-agak lagu mana? Kalau kita guna style sekarang, hak asasi ni, tu dia. Dia datang ni buat lagu tu. Tu dia. Brigadier tangkap 7 orang ni, balik nak pergi macam mana dia balik aku. Kalau kita, tapi saudara, dalam sistem kaedah Nabi dan Rasul, sistem kaedah ulama amili, dia tidak ada dendam. Dendam bukan sifat orang mukmin, sifat syaitan. Nabi Isa AS saudara kena datang seekor setan. Dia tanya apa? Ya Isa, betul tak segala ketentuan daripada Allah? Betul. Sekiranya Allah berkehendak sesuatu, maka dia menjadi. Betul. Sekiranya anda tidak berkehendak sesuatu, maka dia tidak menjadi. Adakah betul? Betul. Kalau begitu, wahai Isa, kata dia, puteri jiwa tak gunung. Kira Tuhan hadap kamu mati, dekat Tuhan hadap kamu tak mati, tak mati. Ada jiwa, kata dia. Jawab Nabi Isa apa? Hei setan, ujian Tuhan dia bukan kita buat, Tuhan hak buat. Tuhan yang bagi ujian, bukan kita sendiri terjun. Pergilah kamu daripada aku, wahai syaitan laknatullah. Ujian saudara, jangan kita cari. Jangan kita cari ujian.
Yang bolehnya ujian yang datang kita sabar. Ini Nabi Isa kata, wahai syaitan, ujian ini daripada Allah, bukan daripada kamu. Kenapa pula aku nak terjun gunung pula? Wahai syaitan, sila lari daripada kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi asyada'id ini wal masaib ini daripada Allah. Mungkin kesusahan kita betul, apa dia, kemiskinan, penjara, caci maki, seksa, tuduhan, fitnah, maki hamu dan sebagainya, maka jawapan yang kita hamburkan kepada dia ialah kesabaran. Boleh tak agak-agak? Payah, saudara. Sebab apa? Min azmil umur. Daripada kerja berat urusan para nabi, jarang orang boleh buat. Boleh tak kita buat satu amalan, orang penampar kita, penampar, terima kasih, bagi sikit. Boleh tak? Tidak mungkin. Tetapi mengikut ajaran Islam yang diutarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baik kepada orang berbuat jahat kepada kamu. Kalau buat baik balas baik, saudara, itu biasa. Orang tak pelik. Tetapi Nabi kata berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Mana kalau dia buat jahat kepada kita, beri handphone kat Jasko bagi. Kenapa ni bang? Kerana awak tuduh saya, terima kasih. Tuduh lagi. Dia tuduh lagi, bawa dua pula. Terima kasih. Tu aku pilih raya pada pokok. Maknanya lah, tapi kita mana boleh. Orang lawan kita, saudara, siap ke? Itu dia. Aku menang nanti semua kau semalih cincang 17. Itu sifat kita, bukan budaya Nabi dan Rasul. Sebab tu dia kata kat sini, min azmin umur. Daripada kerja berat urusan para Nabi dan Rasul. Selekat tu ya. Maka jika sabar kamu, maka kamu itu laki-laki. Kenapa disebut laki-laki, saudara? Sebab orang-orang Allah selain Nabi dan Rasul digelar jantan. Orang-orang Allah yang berani menempuh segala kesabaran ini, syada'i wal masaib, berani menempuh segala ujian, dia digelar jantan. Di dalam Al-Quran disebut ar-rijal, laki-laki sebenar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah daripada hujung kampung sana seorang laki-laki berjalan pergi ke sana. Disebut dengan bahasa laki-laki. Dia sebut laki-laki ini, wali Allah ini, dengan bahasa ar-rijal. Sebab tu saudara, orang Allah yang paling mulia sekali digelar Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul. Dan yang kedua digelar Awliya Allah. Saudara, orang-orang Allah menjadi yang mulia. Yang ketiga, di belakang Awliya Allah disebut dengan ar-rijal. Di dalam Quran sebut jantan. Sebab tu di sini disebut sabar kamu, maka kamu laki-laki. Manakala kita gentleman, berani, kita sabar di atas segala apa yang kita kena. Kalau ada apa-apa ujian, macam-macam ujian, tak ada cerita lah. Dan cita-cita kamu, cita-cita laki-laki, mana azam kita, tak kira apa saja ujian sedikit sebanyak, biar je lah. Bolehkah kita duduk begitu? Tak boleh. Sebab apa? Kita bukan laki-laki. Kita kalau tak pandai pun tak dekat dengan perempuan. Maka tiba-tiba orang yang mencita-cita atas ibadat, bagi kita nak melakukan perintah Allah, bagi kita nak melakukan ibadat bagi Allah, pertama bahawa ia cita-citakan atas sabar. Kena jaga. Depan sana kesusahan. Seorang sahabat nak masuk Islam, jumpa Nabi. Nabi tanya dia, dah puas fikir ke nanti dengan kamu nampak? Ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Betul nak masuk Islam? Ya Rasulullah. Betul nak masuk Islam? Ya Rasulullah. Bersedia untuk susah. Bersedia untuk susah. Hari ini kita tidak. Kita nak buat sekiranya tidak susah. Kalau susah, saya tidak mahu. Kalau setakat ngaji lebih kurang, tak apa. Nak aku nak qiyamul lail lah, nak muqayyam lah, tak payah. Nak lebih kurang main-main cicak-cicak, tak apa. Nak mari kat Kak Isa, boleh. Tapi nak kau-goreng mari dia tak mahu. Saya kalau boleh 5 minit dengan Isa, mari tu boleh ngaji. Kau nak kau mari hari-hari, tak ada hari tak boleh. Saya kalau sebulan sekali tengah-tengah nego saya betul, boleh ngaji. Kau nak pergi ngaji selalu, tak payah. Tu kita. Kita tu pokok kita. Kalau Senin ngaji, kalau payah tak. Pasal apa? Kita tidak sanggup pada pun tu
Susah. Saudara, hak kita nak mengaji hari ni 1000 kali ganda senang, saudara. 1000 kali ganda senang. Saudara ada rumah, ada anak, ada bini comel. Ada bini yang tak ada ke, apa ada. Nak ayat cerita dia tak ada benda, orang tak ada. Duit ada, kereta ada, rumah ada. Lepas tu mari mengaji, bawa kereta. Saudara, jam tangan harga 200. Lepas tu ada kipas angin, duduk atas kapek. Saudara, saya belajar pukul 6 report ke tempat mengaji. Pung lampu. Saudara, lampu bersusun ada 20-30 butir. Lampu gas tu lampu gas. Jadi sebutir lampu tu ada nama mak, deromel, maji. Kena jaga lampu tu. Jadi lampu saya sok, lampu mamak sok, lampu Jana sok. Jadi pukul 6 sejam lagi nak maghrib kena gida. Gida cokok. Mana minyak gas ni? Minyak tu. Tupuh pula. Tupuh kena lak dulu. Dah lak semua. Bom. Duduk syar. Sumpah pula. Cari jagung. Cak. Bom. Minyak nak kata pula. Lepas tu dah panas apa. Tukar dah bang minyak gas. Dah nyala semua. Dah nak goreng pula dah. Dah buka lagi jamel. Nak berok pula. Lepas tu saudara sejak semua tu gini, baru masuk kelas. Saudara, dah masuk kelas tu pula saudara mengaji sampai Isya. Lepas Isya ada kelas pula. Saudara, rapat pukul 9.30, lebih ke pukul 10 balik. Balik masuk kelas pula pengajian Al-Quran Karim. Jejak pukul 12 baru balik pondok. Gaknya lapar. Masak nasi pula. Nasi pakai dapur krek. Krek akak kata tak nyala, sumbu api pula. Tukar pakai kayu api. Tak kayu api susu. Dah nak hidup dia kena pakai segerak tak segerak. Mak kata saya wasika tu. Cucu. Enggak kayu api pula punya 12 basuh. Nak boleh kau hidup api tu pula. Dia hidup mampu, hidup apa kayu basuh. Enggak, muka pun tergopoh tak tergopoh. Tergopoh tu bila kita tiup banyak, dia penipan dah. Jatuh perisan. Bangun. Tengok je pukul 1:30. Nak masak, tak dan, nak tidur. Tidur dalam keadaan lapar. Sekejap lagi pukul 4 tunggu mari pula. Awal subuh awal. Dong. Awal subuh awal. Dong. Dah bangun pula pergi semaya tu. Subuh. 10 minit kena ada tika semayang. Lepas tu duduk kat tika semayang. Apa semua kedebut. Habislah subuh. Kena kuliah subuh. Mengatik dia setengah jam saudara. Mengatik dia. Habis semaya subuh saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lagu dia slow, bukan lagu kita ni. La ilaha illa anta mula-mula 2 3 lepas tu tekan sekolah dari 5 dan tinggal. Saya belajar 33 lagu slow F4 sentimental. Laisa laha min dunillahi kashifa. Laisa lah 33 kah? 8 setengah jam kita baru habis. Bila habis berzikir semua tu, dah ambil meja macam ni. Atau bapak tak ada meja, tak kira lah. Duduk baca kitab pula. Habis subuh dulu saudara, nak breakfast. Breakfast apa dia? Pergi kedai beli dan nasi lemak. Apa tak kira apa ada makan. Mana ada pisang rebus, kadang-kadang dia ubi rebus pula. Makan lebih kurang tayar sejuk. Pergi mengaji tu. Pendek cerita lah. Habis mengaji sebelum petang pula. Masing-masing ada tukar. Ada orang kena punggah air, ada orang kena cuci rupu, ada orang kena bagai kambing pun ada. Saya ditugaskan jaga kambing. Kambing yang saya jaga tu ada 2 jantan. Allah, tahi heret dia saudara. Tahi dia tak berwarna, tak apa. Tahi dia berwarna, dia anchor. Dia tak bergerak, kambing besar. Waduh kambing, tolonglah, gila dah orang ni kambing. Teriak saudara. Dalam keadaan ini saudara 11 tahun. Saudara 20 minit tak ada apa-apa ujian.
Itu pun susah nak ajak buat pergi muka. Muka ada sebagai pasal pun kita sudah tidak ada asyada'i wal masa'i. Sudah tidak bertepuh daripada nisan sekali biasiswa PDPM bagi 800,000. Kalau di Amerika 1.2 juta duit. Saudara, mahasiswa punya mewah lebih pada orang makan gaji. Duduk asrama ada aircon, lembek dia tergelar muka dia. Pakai pun nak susah lagi. Maka sebab itulah kitab ini sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Sebab mereka tidak ada kesusahan apa-apa. Sebab tu kita agama pun ikut-ikut ni je. Bila kita nak mendapat bantu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dulu tok guru syekh-syekh rukiah-rukiah dia anak murid Allah sudah tak ada lah macam kita ni. Hari ni mengaji saudara, besok hari Sabtu dia sumbak kerja. Hak kena cuci rupuk lain, hak kena punggah padi pun ada. Kerja hari ni terus ajak cuci roket. So kan tak mari. Sebab apa? Bukan ada asyadai wal masa itu. Sebab kita aku nak ilmu tapi susah aku tak mau. Aku nak belajar saja. Kalau nak kau susah nak kena menyapu, nak ketok kalau apa tak saya. Sebab tu aku nak ilmu, tapi musuh aku tak mau. Pergi ke Darwiyah tahu. Nak biar masa kimpak betul. Aku nak rias je, fikir aku tak sibuk. Ada lebih kita. Mana-mana ilmu Darwiyah. Sebab tu secara untuk mendapat ilmu agama yang sebenar bukan senang. Sedikit saja kecacatan hati guru tertutup semua pintu hidayah. Hari ini ilmu ini sudah tidak ada lagi. Ada seorang yang sudah nama dia tidak di Kuala Lumpur. Jadi pegawai tinggi kerajaan. Terkeluar di mulut guru dia, mu ni kuah ajar jaya. Mu ni tak kira tu yang saudara, orang ini murtad. Jangan main-main. Dia balik kampung dia cerita dia tolong dirakor kat guru dia. Orang ini murtad. Tapi dia masuk Islam balik. Nak cerita saudara bukan senang untuk mendapat ilmu hakikat, untuk mendapat ilmu sir, untuk mendapat ilmu hak dan rahsia ini bukan dengan collect melalui cara yang mudah. Sebab dia mesti menempuhi asyada'i wal masa'i. Sebab tu kalau kita tidak menempuh ilmu sufi, kitab ini tidak boleh dibaca. Sebab kita tak ada pengalaman itu. Sabar yang panjang, bersedia, berterusan selagi tak habis. Dia pula masa belajar sudah tidak sama. Masa kecil lain cerita dia. Masa kita umur 12 lain cerita dia. Masa kita umur 30 lain cerita. Cara belajar sudah tidak sama. Tok Guru saya kata awal ilmu duduk di celah cabai bidah. Tak cabai bidah. Mana mun nikah saja lubang ilmu sudah tertutup. Kenapa? Kita sudah sibuk dengan keluarga, anak, isteri dan segala nafkah. Apatah lagi kita yang bukan cakap anak, cucu sudah 3. Maka of course cara belajar sudah tidak sama. Kita hanya diberi bagaimana nak memperbetulkan ibadah. Sudah kecil dia punya fungsi dia. Sudah kecil dia punya peranan menuntut tadi. Nak memperkemaskan hati, memperkemaskan ibadah, memperkemaskan akidah. Namun nak collect ilmu macam sudah collect di pondok sana sudah tidak mungkin. Sebab masa sudah berlalu. Masa tu sudah berlalu. Masa yang kita ada ni masa, sebab tu dia ada 4 step ya. Kata Abi Darda, kata di dalam matan Zubatnya. Kata Ibnu Ruslan, Abi Darda. Apa kata dia? Yang pertama sekali kun liman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi' fatahtik wala takun rabi' fatahtik. Jangan jadi orang keempat, kamu celaka. Kun aliman, hendaklah jadi orang alim. Ini saudara start daripada buaya. Bermula daripada umur 6 tahun. Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya qiyamul lail start umur 6 tahun. Saudara, saya belajar dulu umur 7 tahun. 9 tahun saya sudah belajar mata ibadat Badrin. Umur 10 tahun saya sudah belajar kitab Bughyatul Talab. Umur 11 tahun saya sudah habis matan Jurumiyah. Umur 12 tahun saya sudah habis baca Quran dan tengah tafsir sekali. Sekarang umur 12 tahun mandi hujan tengah jalan, tak pakai baju, seluar pun tak
tak pakai. Zaman dulu umur 11 tahun sudah pun belajar kita hikam. Mata daripada minat adik sudah tamat. Sekarang umur 11 tahun di mana agak-agak? Tua okay. Masa saya belajar, masa ni sudah pun mata libat Padri, sudah pun Boyatul Tolak, sudah pun Minhajul Abidin. Sekarang ni pelajar Minhajul umur 48. Nampak dah beza tu. Jadi bermakna kita berada di mana sekarang? Kita bukan lagi berada di sini. Di sini. Maka kalau tak sempat berada di sini, tak apa. Kata Abi Darda, au muta'an liman. Jadi orang belajar bahawa kita mari sini, faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Sebab standard kita sekarang yang muta'an liman. Jangan duduk tak belajar. Jadi orang belajar. Soal kita faham, tak faham, tak tahu. Sebab apa? Kita sudah daftar diri sebagai pelajar sahaja. Untuk di sini sudah tidaklah, sudah terlepas. Sudah ekspres, sudah bergerak. Sebab jenis dia mengambil masa yang lama dan mengambil masa yang awal. Sejak umur 6 tahun. Ini umur 28. Start belajar. 29 pergi Thailand, jumpa Tok Guru. Umur 30 balik kampung tinggal gitar. Umur 40 jumpa pegawai dakwah. Umur 50 menjadi ulama tersohor. Tu dia. Ada betul ke tu? Umur 25 penyanyi rock. Umur 26 ketua kukiran The Band Boy. Umur 28 jumpa bapa Datuk Guru di Thailand. Umur sekian-sekian belajar terakhir kan. Umur 45 ke atas mengajar dan sekarang menjadi ulama tersohor. Itu kan jadual orang alim. Saudara, jadual orang alim, darah ibunya lagi sudah dititiskan kepada bayi. Tak sama sekarang sebab step dia ada 4. Okey, kalau kita terlepas yang ini, kun muta'an liman. Jadi orang belajar. Mana kita ada kitab, kita ada buku, kita ada pen, kita ada masa, kita ada jadual kita. Okeylah kita bertugas bekerja busy. Ayah mana busy? Mak mana busy? Kun mustami'an. Jadi orang mendengar. Mari di sini tak ada orang telinga sambil tidur lebih kurang. Jadilah duduk di mustami'an. Tetapi kalau mari dengar saja pun tak dapat juga, wala takun rabi' patah leku. Jangan jadi orang kepak kamu celak. Okey, sekarang soalan zakat. Jadi kalau saudara nilai 3 step, 4 step ni, agak-agak kita duduk step yang ke berapa? Umur kita sudah berapa? Maka sebab tu orang Tok Guru ataupun guru tasawuf, guru sufi, dia boleh susun. Kalau umur sekian, ini cara belajar dia. Kalau umur sekian, ini cara belajar dia. Kalau umur sekian, ini cara latihan dia. Mengikut step tadi. Mengikut step ni umur 50 bercita-cita dia apa mengaji, insya-Allah sana jadi ulama tahun temporary. Betul dia. Umur berapa? Umur saya insya-Allah 38 sekarang. Tidak mungkin sebab sudah masa sudah terlalu. Maka duduk yang kedua, muta'alim. Tak boleh duduk mustami'an. Duduk sebagai pendengar setia. Tak kira. Kadang-kadang mau kita tak tahu. Mak kurang cakap apa kita nama kita. Minhajul Abidin tukar dengan mustami. Tak tahu nama kita pun. Tak apa sebab kita duduk di mustami'an. Lebih baik kita dua. Kita wajarlah. Terus saya Jawi lama ke tu. Jawa pun tidak, Arab pun tidak. Maka di situlah dia kategori nama dia. Kenapa saya tekankan? Sebab kita tidak berminat dengan asyadai wal masal. Maka bila tak minat ataupun suka tak suka, kita kena tempuh benda ni sebab ini datang daripada Allah. Maka cara dia dengan sabar. Sabar mungkin daripada kerana anak-anak kita, kerana isteri kita, kerana keluarga kita, kerana kawan-kawan kita, kerana orang degil, berbagai-bagai. Maka sekiranya kamu laki-laki, kata dia, sabar kamu maka kamu laki-laki. Dan Allah cita-cita kamu laki-laki, jantan. Kalau dalam Quran panggil ar-rijal. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Apa kata dia? Ittabi'u man la yas'alukum syai'a. Kamu ikut, kenapa kamu tak ikut orang tidak minta pada sesuatu ajran wa hum muhtadun, tak minta upah, tak minta bayar, tak minta jasa. Dia nak kamu belajar saja dan dia mendapat petunjuk daripada Allah. Kenapa kamu lawan dia? Hak ni mari bukan hati kira.
Hak ni digelar sebagai Ar-Rijal. Sebab tu dalam kategori orang-orang Allah, yang pertama saudara disebut Nabi dan Rasul. Yang kedua disebut dengan Auliaullah. Dan yang ketiga disebut juga dengan Ulama-ul Amilin. Dan Quran pun ada. Dan yang kadang-kadang disebut dengan Ar-Rijal. Ar-Rijal saudara, dia tak tahu siapa. Dia orang biasa. Dia nak kata alim bukan, nak kata dia Nabi pun tidak, nak kata awliya pun kita tak tahu. Tetapi dia orang Allah. Orang Allah, orang yang Allah sayang kepada dia. Allah pilih dia. Maka katakan di kalangan kita ni, kita tahu siapa Ar-Rijal, orang yang Allah pimpin dia. Maka hak ni digelar dengan Rijalullah. Orang ini saudara ada bersama kita sentiasa sepanjang zaman. Hak ni habis satu saja, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni aulia Allah, tidak banyak. Dia dipilih oleh Allah menjaga penjuru-penjuru alam. Hak ni sedang masa ke semasa, musim ke musim, dan tidak mungkin ada sepanjang zaman. Sebab apa? Sebab makin lama makin pupus, makin lama makin pupus. Tetapi hak ni berada sepanjang zaman. Dia akan memimpin taifah pada masa ke semasa. Tapi siapa kita tak tahu. Digelar dengan nama Ar-Rijal. Macam dengan zaman Nabi Allah Isa AS disebut dengan perkataan Ar-Rijal. Siapa dia? Orang kampung. Orang kampung datang ke satu kampung, beri nasihat. Kenapa kamu lawan dia? Dia orang baik. Hak ni saudara, petani biasa. Maka orang kampung lawan dia balik, alah kamu sendiri berjual burger je. Oh, marah pada dia. Tetapi Tuhan hantar dia ni semata-mata untuk remind yang kamu lawan tu adalah Nabi. Tetapi hak Tuhan hantar tu digelar Ar-Rijal. Maka hak ni saudara, dia berada di sepanjang zaman, mengajak kita kepada Allah. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, dan dia bukan ulama. Tetapi Allah pilih dia sebagai perantara. Maka dia gelar Rijalullah. Ada soalan tak kat tu? Berbeza dengan ulama-ul amilin. Adapun ulama-ul amilin, dia ada hadis dalam dada dia. Dia ada Al-Quran dalam dada dia. Dia ada segala pengetahuan dalam dada dia. Dan watak dia mulia. Dan dia boleh buka segala kelas. Itu dia panggil ulama-ul amilin. Ini semua dia kedudukan dia. Jadi kena jaga kategori ini. Ada dipanggil Auliaullah, ada dipanggil dengan ulama-ul amilin, dan akhirnya ada dipanggil Ar-Rijal. Tetapi keseluruhan yang empat ini orang-orang Allah. Orang-orang Allah sebagai wakilnya di bumi. Walaupun dia orang biasa. Macam kata Uwais Al-Qarani. Saya pernah dengar nama Uwais Al-Qarani. Dia Rijalullah kata. Saudara, ulama pun tidak, Nabi pun tidak, sahabat pun tidak. Tetapi Nabi pesan dengan Umar, ya Umar, di zaman kamu ada seorang manusia terkenal di langit, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak terkenal di bumi. Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Itulah Rijalullah. Itulah Rijal. Maka sebab itu saudara, di dalam kategori ilmu tasawuf, bila sebut pada para wali-wali Allah, disebut dengan nama Ar-Rijal. Ar-Rijal ni bermakna orang Allah. Siapa kita tahu. Dalam satu syair dia ada menasib dia. Tapi tak ada amal lah. Nak kata ajaran sesat menegak kita. Rijalullah, Rijalullah ya. Dia panggil. Arisuni bihablillah ya. Dia panggil. Dia panggil Rijalullah. Macam tu tak kita buat. Esok Black Maria. Tapi mereka pokok ni panggil. Sebab dia ni ada di gunung mana kita tak tahu. Sebab Ar-Rijal berada di sepanjang zaman. Dia bernasib, tetapi amalan ini tidak diketengahkan lagi. Mungkin orang sudah tidak faham lagi. Kalau diketengahkan juga, mungkin saudara akan tutup kedai dan berada di Black Maria. Dia panggil saudara. Rijalullah, Rijalullah ya. Dia panggil. Arisuni bi'aunillah ya. Dia panggil Ar-Rijal. Nanti kita buat kan. Esok tutup habis cermin. Sebab apa? Pengajian ini sudah tidak ada dalam pengalaman mereka.
Mereka tidak akan Arija itu siapa, Aulia itu siapa, Wali Allah itu siapa, fungsi mereka apa peranan mereka di bumi. Tidak ada dalam pengajian mereka. Macam tadi lah dekat apa tengok. Ya tak? Dengar sifat 20 pakar masyarakat AJP nak patah. Sebab apa? Itu ilmu lama. Jangan macam mana? Sebab sudah tidak ada dalam pengalaman dia. Kemudian kata dia wajib bagi Allah, menceritakan ibadat bagi Allah. Pertama-tama baik cerita ke atas sabar yang panjang dan ditetapkan dirinya statik. Jangan lari, jangan mudah mengalah. Kalau kita tidak boleh, kalau kita rasa tak tahan sangat pun, duduk situ, jangan lari. Lepas tu agak sel, jalan balik. Jangan pusing ke belakang. Agak-agak kita susah sangat ke, ujian berat sangat ke, jangan memberontak. Duduk dia situ, cegak situ. Jangan ribut ke belakang. Sebab apa? Orang lari salah tidak akan mendapat kemenangan. Susun balik step kita. Duduk situ. Ada agak selesa sikit, langkah balik. Tapi jangan undur ke belakang. Sebab tu digelar dengan ditetapkan di dirinya. Sabit qalbi, tetapkan hatimu. Sabit qalbi, tetapkan hatimu. Maknanya sabit tadi, tetapkan tapak kaki kita di atas tapak. Jangan bergerak ketika kita menempuh ujian tadi. Jangan mudah mengalah. Maknanya jangan mudah tewak, jangan mudah nak lari. Sebab tu saudara apa, saya ulang balik, orang-orang sufi dia ajar anak murid dia uzlah. Dia bawa anak murid dia belajar uzlah. Bila uzlah dia pesan. Sebab tu nak pergi uzlah kena minta izin dengan guru. Dalam undang-undang sufi nak pergi uzlah kena minta izin. Sebab apa? Dia tahu layak tak layak. Layak tak layak. Dia takkan benar sekali orang macam kita dengan tak siap tak. Nak juga. Okey, berapa hari? Dan berapa orang? InsyaAllah 12 saat, 12 okey. Berapa orang? Sore jangan saya. Sebab apa? Kemungkinan besar kita tidak mampu. Maka dia pun pergi dia izin. Apa pesan dia? Sudah nak pergi uzlah ya? Okey. Sekiranya kamu kedatangan ujian, kamu jangan lari dan jangan mengamuk dan jangan tinggal. Statik. Kemudian beri satu tu kapur. Kapur atau kapur? Kapur copet je putih tu. Sekiranya mari naga mucolik kat hidung. Lawai. Jangan lawai naga. Sekiranya mari anyi mucolik atas dahi dia. Tu dia. Jangan lari kata dia. Dia pun apa? Tu dia pun beramah. Mari anyi mucolik atas dahi. Lawai sangat. Je. Hebat kapur tu guru aku. Lepas tu mari pula anyi apa serigala pula perau di atas hidung. Lari. Hebat kata kapur ni. Mari beruai perau atas hidung. Lari beruai. Pagi esok dia baru penuh kat tubuh dia. Rupanya wajah tu dia sendiri pun anjing dia sendiri. Ni dia cerita. Tapi kita tidak berlaku. Kita tak. Kalau sekiranya mari anyi, sapu kat dahi tengok pegur 5 ada di bawah. Tak ada ujian. Saudara, mereka mendapat ujian yang berat. Dengan suara yang macam-macam, saudara. Atas zinc. Saudara, kalau kita tak biasa, kita lari. Naik tengok tak ada apa-apa, nak lari juga. Kita boleh buat tu, buat tak ada. Jangan takut, tak ada. Besok pagi tak ada apa-apa. Tapi saya seorang yang atas juga. Minggu kedua ni atas, orang duduk bau. Saya di atas, buat tinggi sikit pakai tangga. Senin nak nampak ni. Sebab apa saudara? Bukan kita tidak mampu. Sebab itu saudara, dia tidak patut kita kepada benda kita tidak mampu. Kalau 20 orang apa saudara tak lagi juga, saudara kalau seorang tak payah. Sebab apa dia buat begitu sekarang? Dia nak tengok kita boleh tak kita tetapkan diri. Sabit aqdam aku. Tetapkan tapak kakimu, jangan bergerak. Marilah bergapa, jangan bergerak. Boleh tak agak-agak kita? Memang kita tidak boleh, saudara, kita lari. Percayalah cakap saya. Itu kalau saya lah, saudara mungkin tak lari. Atas meninggalkan akan segala musyakkah, tetap marilah bergapa apa ujian anak, keluarga, isteri, kemiskinan, jangan lari. Sebab apa? Itu semua tipu daya sahaja. Yang besar-besar, yang berturut-turut, konsisten mari. Mungkin ataupun sekala-sekala mari. Lagi berkekalan. Sudah bagi ujian, saudara. Orang yang Tuhan sayang, dia akan bagi ujian. Dia akan bagi ujian keluarga, ujian kemiskinan, ujian kesakitan, ujian tension dan berbagai-bagai. Jadi kalau kita tidak belajar melepaskan diri, kita gagal. Sebab orang yang Allah sayang, dia akan beri
Ujian. Orang yang Tuhan tak sayang, Tuhan benci, dia biarkan. Dia biarkan dengan kemewahan dia, sihat tubuh badan, tak ada masalah. Sebab apa? Dia biarkan dengan kecelakaannya. Dia panggil istidraj. Tak ada ujian, tak pernah susah. Tu dia, tak pernah demam. Tapi bila kita Allah Tuhan sayang, dia ada saja ujian. Makin kita mengaji banyak, makin ujian. Makin mengaji banyak, makin ujian. Makin serta naik, maka makin ujian. Tapi bila tak ada ujian, Ustaz, di syurga, kalau kamu nak kemewahan dan kesenangan, itu tidak ada dunia. Dia berada di syurga. Jadi tunggu. Kalau susah sikit-sikit, sabar. Susah kuat-kuat sangat, jangan lari. Susah kuat-kuat lagi, tu dia ngucap lebih-lebih. Maknanya, dan jika tiada demikian cita-cita itu, andai kata kamu tak boleh buat demikian pada kamu, maka senyap engkau menyahajakan satu pekerjaan dengan tiada pegawai, dan engkau datang akan dia bukan jalannya. Kalau kamu tidak dapat buat benda ni, kata dia, tak ada cita-cita nak jadi orang baik, tidak ada cita-cita hemah nak jadi sebagai orang yang Allah kasih, dan tidak ada cita-cita nak sabar, kata dia, maka senyap engkau menyahajakan satu pekerjaan dengan tiada pegawai. Maknanya kamu buat kerja tanpa sistem, dan engkau datang akan dia pada jalan yang bukan jalannya, dan kamu nak pergi kata baru ikut jalan temelu. Bila nak sabar, jalan yang ditempuh oleh ulama, jalan ditempuh oleh Nabi dan Rasul, kamu tak mahu nak jalan senang, maka sudah pasti tidak sampai. Sebab tu sudah dipanggil tarekat ni, kita panggil ahli tarekat. Ihaza sabili, ahli tarikat. Maka di dalam buku ini disebut haza sabili, ini jalan kita. Sebab apa? Nabi qiyamul lail, sahabat qiyamul lail, kita qiyamul lail. Mereka sedekah, mereka pemurah, mereka bersahabat, mereka bersama berukhuwah, mereka bersama bermusafir. Maka sekadar-kadar ini kita panggil fi sabi, haza sabili. Mereka pakai serban, mereka pakai jubah, mereka puasa Senin Khamis, mereka bersabar, mereka berukhuwah, mereka berkasih sayang, mereka banyak berkomunikasi benar baik-baik, bukan bergaduh. Kita dah jumpa hari ni 10, esok 8, minggu depan 5, minggu akhir sekali tinggal 2, akhir sekali kosong. Sebab apa? Pergaduhan sudah berlaku. Apa tidaknya jumpa mutikai memunjak aku. Sebab apa? Dia tidak tempuh jalan tarikat. Tetapi kalau jalan tarikat sudah hari ni 10, besok 12, lusa 15, cukup setahun 1,300. Akhir sekali pindah ke Madinah, buka sebuah negara. Itu nama tarikat. Ini tak mula-mula 40, lepas tu orang ni melat, tinggal 13. Orang ni mari pula kerak telinga, tinggal 12. Akhir sekali tinggal Faizal Sauri. Sebab apa kita bukan haza sabili? Sahabat tak mula-mula 10, saudara. Di bawah cahaya Nabi SAW digelar 10 sahabat ahli syurga. Yang 10 ini sudah create 313. Dia bermula dengan Nabi SAW. Satu. Kemudian disusuli oleh Abu Bakar dan Siti Khadijah. Kemudian disusuli oleh Ali. Saudara, kemudian pendek cerita capu-capu ada 10. Dan yang 10 sudah create 313. Dan 313 ini berlaku peperangan Badar. Setelah menang perang Badar, sahabat sudah menjelma 1,400. Berlaku perjanjian Hudaibiyah, dan selepas ini sudah menakluk kota Madinah dan kota Mekah. Dan ketika itu terbina sebuah negara bernama Madinatul Munawwarah. Kita dah bermula dengan 40. Setelah buat perjanjian Hudaibiyah tinggal 20. Dan kemudian setelah berlaku peperangan Badar dan peperangan Khandaq tinggal 12. Akhir sekali setelah berlaku peperangan Bai'atul Aqabah tinggal 5. Itu perjuangan kita. Sebab apa kita tidak haza sabili? Patut kita berkasih sayang. Seorang tak ada telefon, saudara, kenapa lama tak nampak ni Azizul? Azizul pun jawab, saya sakit perut. Takkan sakit perut 3 tahun. Orang sakit perut sekejap 3 tahun tak nampak muka. Contoh ni kita ada, kenapa tak nampak? Tak ada rezeki. Nasib tak kurang baik, kata dia. Akhir sekali tak ada kawan lah kita. Sebab apa kita bukan haza sabili?
Patut kita kena dengan kasih sayang. Sahabat-sahabat dia pergi rumah ke rumah. Undang-undang ahli usrah ialah kita tahu di dapurnya ada berapa biji beras. Sampai tahap tu. Kesusahan kawan tadi kita tahu sampai ke tahap di dapurnya ada berapa biji gula. Sampai tahap tu. Seolah-olah dia begitu. Siapa-siapa pasal ada ikatan tadi. Ikatan ukhuwah tu. Syahadah sabili. Itulah yang kita nak cetuskan. Barulah kita ada dalam ukhuwah selesa. Hello, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat mana ni? Dekat Penang. Pada muka. Makan pelajar. Itu dia bagi kawan tu. Kawan tu, aduh, mari sini tengok tunduk kau. Tengok begini. Dah kamu dia bagi ni? Sebab apa? Sebab kita tidak belajar hadza sabili. Dalam buku dia ahli tarekat hadza sabili. Ini jalan kita. Saya tulis dalam blog sekarang. Saudara baca balik undang-undang sebuah tarikat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 27. Cara-cara membina sebuah taifah. Sistem untuk membina sebuah taifah. Dan satu persatu. Usrah yang berterusan, pelajaran yang berterusan, keselarasan fahaman, pakaian yang standardized, jangan banyak meragui dan sebagainya. Jadi itu semua undang-undang. Jadi kalau kita ikut kategori ini, kita akan menjadi orang ahli tarekat. Kita akan menjadi ahli tarekat dan kita akan bentuk hadza sabili. Bagaimana berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli ulama. Kemudian kata dia, engkau datang akan dia berjalan yang salah. Jadi kalau kamu tak ikut jalan ini, kita buat jalan pesin lain, maka bermakna kamu telah menempuh jalannya yang salah. Bukan berdosa, tapi tak sampai kepada matlamat. Sebab jalannya silap. Kita nak pergi ke lain, kita pilih jalan lain. Dan sebenarnya disebutkan citra daripada Fudail bin Iyad. Setiap apa yang kita buat sejarah, kita kena pilih satu contoh dari ulama yang melakukan kerja-kerja yang begini. Jangan kita sendiri berfikir, jangan, sebab nanti kita tidak mendapat jalan. Fudail bin Iyad. Okey, kita ambil satu. Rahimahullah ta'ala, bahasanya ia berkata, barang siapa mencita-cita atas memutuskan jalan akhirat, maka hendaklah dijadikan mati pada dirinya 4 warna mati. Mati tak mati, bukan mata mati. Mim alif ta mata, mim alif ti mati. Jangan baca mak. Sudah, 4 warna mati. Yang warna mati putih, mati merah, mati hitam dan mati hijau. Maka ada pun mati putih itulah lapar. Maka orang lapar sangat digelar sebagai mati putih. Kematian tadi digelar begitu. Dan mati hitam iaitu cela dan cerca manusia. Dan mati merah menyalahi syaitan. Kita sentiasa melawan syaitan. Dan mati yang hijau iaitu jatuh setengah atas setengah. Ini dia. Itu habis. Jangan kata dia. Adapun kata keduanya daripada kedua habis tu. Habis segala ujian tadi yang step 2. Dan step yang kedua, cara nak mengatasi asyada'i wal masa'i. 2 perkara. Barang yang ada dalam sahabat itu daripada kebaikan dunia, jaga setelah sahabat-sahabat ni, dunia pun berfaedah, akhirat pun berfaedah. Pernah saudara ayah saya, ni cerita saya, orang lain tak tahu. Semasa dia kena kes, dia tembak usaha secara bahan kawalan. Jadi bila begitu semua orang pakak marah dia, pakak kata apa orang kena tangkap, boleh ambil dia tengah malam buta. Saya duduk abang saya besar, saya masa kecil lagi. Ayah saya kata apa? Apa-apa kata dia, benar ke sabar je lah. Okey, pergi mencarut, naik tu rumah awak. Ini saya pelajaran saya melalui praktikal bapak saya sendiri. Kemudian saya tanya dia, lagu mana? Sabar je lah. Lagu mana ni? Apa sabar je lah. Saya jawab pada abang saya sekalian. Dia korek semua segala daging, tulang temalang semua. Sabar je lah. Lepas tu mak tangkap dia mati sakit perut. Mati, tu dia bercakap. Bila bercakap, dia kata aku masuk penjara apa pun dia nak. Sabar je lah. Ayah saya kata. Lepas tu akhir sekali, sebelum dijatuhkan hukuman, Majisteri tanya, pakcik, pasal apa pakcik tembak usah? Dia kata, tuan Hakim, saya tembak
Dia sebab dia makan getah saya. Salah pakcik. Sebab ni bahaya kawalan. Pakcik kena denda begini sekian. Ada apa-apa nak cakap? Aisyah kata apa? Tuan Majesty, sebelum saya dijatuhkan hukuman penjara ko, denda ko, berapa ko, sambil kilah kain sini, saya nak jumpa dengan tuan usaha. Sebab setiap benda ni ada tuan dia. Kambing ada tuan dia. Bukan kambing hutan lah. Kambing hutan kan merah tuan pasal makan getah ni. Mana tuan usaha? Cik datang dia punya apa ni, pemak kuasa datang. Saya lah pakcik. Tu dia. Oh, ni tuan dia nya. Tuan kata dia, saya sanggup bayar segala denda usaha awak apa saya bayar. Tetapi tuan kena bayar getah saya. Sebab usaha tuan makan getah saya. Getah saya sepokok saya nilai dia RM25. Dan hak dia makan ni 900 pokok. Saudara bayar getah saya bayar usaha tuan, kata dia. Tu dia. Jadi Majesty terkejut. Usaha makan getah kau. Rupa-rupanya usaha dia makan kulit getah tau. Saiz berdiri kepala dia makan. Dia pergi masuk tengok kesan usaha dia makan. Akhir sekali mahkamah jatuhkan hukuman bebas dan pulang balik senjata. Sekarang adik sahabat dia cerita pada orang ni mahkamah ni saya pula penuh. Tetapi bila pulang ke rumah, saya tanya balik ayah saya, bagaimana boleh berlaku segala-gala ini? Aku nak ayat bagi kamu, senjata segala-gala ni rasa saudara. Boleh ambil pun dia senyum, boleh maki pun dia senyum, mergas tua sopoh serana pun dia senyum. Akhir sekali semua pakak mari ziarah, minta maaf. Dan bukan saja pulang senjata dia saudara sekalian, ada orang mari beri hadiah lagi, apa lagi, sebab apa? Naik tu mahkamah tu makan masa. Apa saya nak cerita kepada saudara sekalian, saya tanya balik bila sampai ke rumah, apakah senjata kita bila berdepan asyada'i wal masa'i? Dia kata senjata dia rasa sabar. Saudara sekalian, kalau kena kita tak ada lah. Kenapa kau maya ajak kau kita perut? Semaya ajak minta pecah apa? Pecah perut. Tak boleh pecah perut, minta pecah otak. Tu dia. Untuk sabar jauh sama sekali. Sebab kita tidak, bukan al-rijal. Ni dia. Sebab tu kata dia, kalau kamu nak juga, kata dia, mesti ada senjata cita-cita untuk sabar. Maka ada pun ni cerita kisah kita Arab dia tertimpa pasal jari mati tadi. Kemudian yang kedua, daripada perkara itu, kenapa kelebihan sabar tadi? Yang kedua ialah kebajikan dunia dan akhirat. Macam tadi lah, hasilnya di dunia pun kita berjaya, di sekitar kita ada senjata sabar tadi, dan di akhirat pun berjaya. Ada seorang Nabi Allah nama Musa alaihissalam, sekalian. Kemudian dia minta Allah, ya Allah, ya Tuhan aku nak minta mu tunjuk kepada aku satu keadilanmu. Aku nak tengok keadilanmu, bagaimana cara kamu memimpin manusia di dunia ni, dan bagaimana cara kamu menghukum manusia. Tunjuk kepada aku. Allah Ta'ala kata, ya Musa, kalau aku tunjuk mu tak sabar nanti. Kalau aku tunjuk mu tak sabar nanti, mu tak tahan nanti, mu menguak nanti. Kalau kita kan, insya-Allah dengan pertolonganmu aku akan sabar. Insya-Allah dengan panduan dan petunjukmu aku akan sabar. Maka Tuhan kata, baiklah Musa, mu pergi ke sana melihat satu peristiwa. Nabi Musa pun pergi. Dia melihat satu ayat itu. Kemudian ada seorang musafir ambil wuduk kat situ, dan dia bawa seguni emas, sekantul emas, guni emas lah. Ambil wuduk, dia solat. Kemudian selepas solat dia tertinggal guni emas. Dia pergi dia kuda. Bangkali businessman lah ni, dengar buku cek ke apa kau. Kemudian datang seorang budak berapa kali budak cerdik kenal duit dah lah. Ambil semaya tengok ada guni, buka tengok emak. Apa tapi budak dia bawa balik lah. Bawa balik rumah dia sekalian. Kemudian lepas budak dia mari pula seorang buta pun ambil air tu juga, ambil untuk solat kat situ. Kemudian si hak naik kuda tadi teringat barang dia tertinggal, dia datang balik. Dia tengok ada orang buta tu situ, dia pakai. Saudara ada jumpa kalimah saja ke? Tak ada. Tipu.
Aku tengok, aku mari-mari tengok mu duduk sini, mesti mu ambil. Tidak. Orang lu kena tahu kata. Dah kata kawan ni mati. Mati dia cari kalimah tadi. Cari-cari tak ada. Maka dia balik. Yang Musa tengok, ya Allah. Habis cerita. Ya Tuhanku, aku dapat bersabar melihat ketidakadilan berlaku pada manusia. Tapi aku nak tengok apa keadilanmu pula. Apakah adilnya orang ni tak curi, dah buta. Dia kata aku buta. Kata dia tak wajah curi suaramu, aku tak nampak. Dasar tipu dah kata dia bukan curi yang mata, curi yang tangan. Tahu kata mati. Musa kata, oh, ni lah dia. Tidak ada dari segi manusia. Maka Allah menjawab, ya Musa, mu tengok keadilanku. Hak naik kuda tu bawa seguni emas. Dia anak kepada seorang saudagar. Betul. Kemudian budak tadi mari, yang nombor 2 tadi, anak kepada pekerja saudagar ini yang bapaknya tidak pernah bayar gaji dia, isak darah. Dan sekarang ni anak dia ambil harta bapak dia. Dan hak buta tadi, saudara, ialah hak ni lah upahan yang membunuh bapak dia. Maka dia dibunuh oleh penunggang kuda. Wallahu a'lam. Cerita adalah hadis nak cerita. Sebab tu kalau kita tak sabar, kita marah tak agak. Mesti kita marah. Datang tu gila, tu buta ke dia. Agak-agak kita lagi mana kita nampak kes ni. Mesti kita cekik dekok je. Sebab aku tengok budak curi bukan dia. Tetapi Nabi Musa sudah berjanji dengan Allah, aku akan sabar di atas segala kerenamu. Sebab tu kita kena ingat, kalau ada berlaku kesusahan, bala jetaka asyadai wal masaid, ada rahsianya Tuhan nak bagi kepada kita. Sebab tu hadiah surga mesti harga mahal, dia tak ada yang percuma. Sebab tu ada kesusahan yang Tuhan berikan, memberi petanda kepada kita. Di belakang ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Tuhan ulang. Lepas tu sudah kita janganlah, kalau sudah sikit tak apalah, let go lah. Kalau ada ujian-ujian sikit-sikit, kesusahan, keuangan ke, keluarga ke, let go lah. Sebab apa? Nak beli syurga secara bukan dengan harga yang murah. Ini baru belajar sedikit saja. Nak beli syurga secara bukan dengan cicai-cicai, dengan amalan kita, dengan kebersihan jiwa kita, dengan pengorbanan kita, dengan kesungguhan mujahadah dan mukabadat yang ada pada diri kita, maka baru dapat kepada Allah SWT bersebab begitu. Dan bisa lah belum ya? Dah masuk lama dah. Ya Allah, kenapa tak begitu? Ya Allah, ingat. Kalau begitu kita berhenti dekat keduanya ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا قهار الجبار يا عليم يا رحيم افتح علينا ولا سرياتنا فتح العارفين وصلى الله على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada soalan ke? Baik ada Wahyu? Ada ya? Saya sakit